Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Irfan Syahmi di saluran Didik TV KPM untuk slot sukses SPM 2022. Di mana hari ini kita akan membicarakan tentang topik Bahasa Melayu tingkatan 5 dan pastinya kita akan bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baik, itulah dia profil guru yang akan menemani kita hari ini, iaitu Cikgu Zainab Abdullah, Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan dari SMK Bandar Utama Damansara 3, Petaling Jaya, Selangor. Assalamualaikum Cikgu Zainab, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Irfan, apa khabar? Saya lagi sihat sebab cikgu ada kat sebelah hari ini. Terima kasih kerana bersama saya. Dan kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Wano Adli. Apa khabar cikgu, sihat? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kerana turut serta bersama kami untuk slot sukses SPM 2022. Cikgu, kita tidaklah bertiga sahaja kerana hari ini kita ditemani oleh kawan-kawan kita dari sekolah cikgu juga. Jadi apa kata cikgu perkenalkan siapa mereka? Baiklah ya, bersama-sama dengan Irfan hari ini, murid cikgu. Yang pertama yang hero, handsome sana, tampan, Kelvin Chai. Di sebelahnya Ho Wai Kin ataupun lebih dikenali dengan James. Okey, di bawahnya Sonia dan di sebelahnya ialah Najwa. Jadi kawan-kawan kita akan bersama dengan Irfan hari ini untuk belajar ya dengan Cikgu Zainab. Baik, kita bersama dengan dua kuntum bunga dan dua ekor kumbang hari ini. Cikgu, kita nak belajar tentang bahasa Melayu tapi topiknya apa? Baiklah ya, hari ini kalau Irfan tengok ya, cikgu hari ini nak mengajar bagaimana cara menulis rumusan. Cuma fokus cikgu ialah Bahasa Melayu tingkatan 5, tema 9, ekonomi, keusahawanan dan pengurusan keuangan. Jadi Irfan nak tahu apakah tajuk yang kita nak pelajari hari ini ya? Nak tahu cikgu? Mesti ya. Mestilah nak tahu sebab kita nak belajar menulis rumusan daripada tajuk 9 tadi. Jadi tajuk 9 ya, tajuk 9. Cikgu nak tunjuk gambar dulu apa kaitan tajuk 9 ni dengan cerita kita pada hari ini. Mari kita saksikan gambar apa cikgu? Jom teka gambar ya. Apa yang Irfan nampak ya gambar tu? Okey, kalau untuk gambar yang pertama tu cikgu, Irfan nampak ada tangan-tangan yang sedang meletakkan duit shilling ke dalam tabung. Ya, betul. Apa kata kita tanya kawan-kawan kita? Boleh cikgu? Okey. Tanya siapa dulu? Siapa yang nak bagi pandangan ya berkaitan dengan gambar ini? Najwa. Okey, Najwa angkat tangan, silakan. Apa pendapat anda? Saya nampak duit kertas. Duit kertas, betul. Wang ringgit Malaysia. Terima kasih Najwa. Dan duit kertas itu berwarna-warni kan Irfan? Betul cikgu, banyak nilainya. Bermula dengan duit kertas RM10, RM20, RM50 dan RM100. Apa lagi ya kawan-kawan kita nampak ya? Ya. Siapa nak kongsikan? James. Adakah James Bond cikgu? Bukan Silakan James. Tu bangan tu macam bank ke? Ya. Tangan tu macam bank ke cikgu? Tangan sedang memasukkan duit shilling ke dalam botol ya James. Bukan bank. Bukan itu tangan. Saya cakap itu bangunan. Bangunan. Okey. Jadi bangunan ini merujuk banknya sebab ada duit-duit, ada orang ya. Betul, jadi cikgu. di sini kalau Irfan tengok ya, ada 3 keping gambar di sini merujuk gambar orang sedang memasukkan wang shilling ke dalam botol. Yang kedua ada orang pegang duit wang ya. Kertas. Itu wang kertas lah ya yang pelbagai warna. Dan yang ketiga kita nampak bank. Agak-agak Irfan lah hari ni cikgu nak ajar apa ya? Okey, agak-agak je cikgu sebab Irfan nampak ada orang letakkan duit shilling dalam botol, ada orang tengah pegang duit, ada bank. Irfan rasa kita nak belajar tentang amalan menabung. Yes, betul ya Irfan.
Okey. Jadi sebenarnya Irfan, pada hari ini kita akan belajar tentang amalan menabung ya. Kerana amalan menabung ni sangat sangat penting Sangat lah penting, untuk betul, setiap cikgu. individu daripada kita kecil sehinggalah kita dewasa kerana banyak keperluan ya. Tak ada duit macam mana mau hidup ya pada zaman Betul. sekarang. Kalau Irfan lah, Irfan Ya. menabung sebenarnya untuk apa ya sekarang? Okey. Irfan kalau dululah waktu Irfan kecil, Irfan menabung untuk Irfan melanjutkan pengajian di peringkat universiti, cikgu. Ya. Tapi mungkin kita nak tanya kawan-kawan kita, kalau mereka menabung untuk apa pula? Boleh, cikgu? Ya, boleh tanya. Tak ada Cuba masalah. Okey. tanya. Siapa nak kongsikan? Saya nak tanya James lah, James. Awak menabung James untuk lagi. apa ya, James? James Sila. popular hari ni. Sebab saya nak beli barangan tapi ibu saya tak bagi saya wang. So saya kena simpan tu wang untuk beli barangan yang saya mau. Okey, nak beli apa tu, James? Boleh kongsikan tak? Telefon baru ke? Macam tu handphone. Saya nak Okey. beli yang baru handphone. So saya kena simpan wang lah. Sikit-sikit Okey. saja. Baik. Bagus, Dia ya. nak Jadi, gunakan duit tu untuk beli telefon pintar, cikgu. Ya, untuk murid-murid ni sebenarnya kalau mereka dah dapat duit daripada ibu bapa, Ya. mereka akan menabung untuk membeli barang keperluan yang ibu bapa tak nak berikan. Betul. Hai, murid-murid sekarang bijak ya. Jadi mereka akan menabung. Tetapi biasanya orang menabung sebab ada keperluan. Biasanya macam Irfan kata tadilah ya, menabung untuk pembelajaran supaya kita tidak menyusahkan ibu bapa. Betul, dan tidak hidup dalam beban hutang, cikgu. Ya, betul. Baik, terima kasih Cikgu Zainab. Baik, sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama saya Irfan Syahmi dan juga Cikgu Zainab di sini membicarakan tentang bahasa Melayu tingkatan 5. Dan untuk segmen kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang teknik menjawab soalan rumusan. Jadi Ya, cikgu, betul. jom kita mulakan. Baiklah ya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menjawab soalan rumusan. Apakah perkara yang perlu diberikan penekanan sewaktu menulis rumusan? Irfan nak tahu soalan rumusan ni, kalau zaman Irfan dulu soalan pertama, betul kan? Betul, cikgu. Tetapi untuk kali ini KSSM, murid menjawab soalan rumusan tetapi soalan nombor 9. Oh, nombor 9. Bahasa Melayu kertas 2 dan soalan ini menyumbang banyak markah iaitu 30 markah. 30 markah. Okey. Ya, jadi kita cuba tanya murid-murid ya, apakah penekanan yang perlu diberikan sewaktu mereka menulis rumusan ya? Ada sesiapa nak bagi pandangan? Silakan 4 murid Cikgu Kelvin. Ya, Kelvin silakan. Mi mesti cari itu tema yang kedua-dua ni. Yang apa bahan dia bagilah. Okey, ada lagi daripada murid lain, Najwa, Terima Sonia? kasih Kelvin. Najwa angkat tangan cikgu. Ya, silakan Najwa. Murid perlu mengenal pasti fokus yang terdapat dalam petikan. Ya, Fokus. contohnya apakah fokus yang terdapat dalam petikan ya, Najwa? Macam cabaran atau masalah. Ya, betul ya. Jadi murid kena kenal pasti fokus ya. Ada tak lagi fokus lain selain daripada cabaran dan masalah? Ya, Sonia. Terdapat juga fokus berkaitan peranan dan tanggungjawab serta ciri dan kriteria. Wah, terima kasih Sonia. Betul. Dan ada tak lagi fokus lain? Ya, James. Biasanya sewaktu latihan saya ada nampak langkah atau cara. Ya, betul. Jadi sebenarnya Irfan ya, mereka ini apabila mereka membaca ya, bahan-bahan yang diberikan biasanya mereka bagi sekurang-kurangnya 2 bahan. Jadi kadang-kadang murid akan diberikan 3 bahan ya. Jadi murid kena kenal pasti ya bahan tersebut, baca, fahami dan cari apakah fokus yang terdapat dalam bahan tadi. Jadi sama ada langkah, faktor, faedah, peranan, cabaran dan banyak lagi sebenarnya. Apa yang cikgu letak kat sini cuma 5 tapi ada banyak. Persediaan, persiapan, implikasi, keburukan ya. Jadi banyak. Jadi yang penting murid kena fahamlah Kena ya pasti, berdasarkan. ya. Baiklah ya, kita teruskan.
Okey, tugasan sebenarnya tidak dinyatakan dalam soalan rumusan ni. Murid-murid kena tengok bahan tadi, ya, perhatikan, dan di situlah mereka akan dapatkan fokus tadi. Dan biasanya dalam setiap bahan ni, terutamanya petikan, ada sekurang-kurangnya 2 fokus, ya. Baiklah, ya, kita pergi kepada soalan. Kita kan hari ini nak belajar cara menjawab. Jadi kita akan tengok soalan dulu, ya. Baiklah, siapa yang nak baca soalan, ya? Okey, silakan Najwa. Baca dan teliti semua bahan yang diberikan, kemudian buat satu rumusan yang panjangnya tidak melebihi 120 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan. Jadi tengok, tak ada arahan kan? Tak ada fokus dalam arahan soalan. Jadi murid diminta membuat satu rumusan berdasarkan semua bahan yang mereka dapatlah, ya, dan mereka hendaklah menulis rumusan yang tidak melebihi 120 patah perkataan. Baiklah, ya, kita akan pergi, ya, lihat sebenarnya hari ini cikgu sediakan 3 bahan untuk murid. Bahan pertama ialah bahan petikan, bahan yang kedua ialah bahan grafik yang merupakan soal jawab guru dan murid, dan bahan ketiga pula merupakan puisi tradisional iaitu Gurindam Belia. Jadi kita akan mintalah kawan-kawan kita ni untuk membaca, ya. Okey, bahan pertama petikan, ya, berkaitan dengan amalan menabung. Siapa nak baca, ya, petikan ini? Okey, silakan Sonia. Boleh buka mikrofon dulu Sonia. Sorry. It's okay, terima kasih. Amalan menabung sebenarnya bukanlah satu perkara yang menyusahkan. Cuma seseorang itu perlu menukarkan tabiatnya untuk menjadi lebih baik. Pastikan minda telah bersedia dan berdisiplin kerana semuanya terletak di tangan sendiri. Tanamkan azam untuk sentiasa menabung, konsisten dan rancanglah aliran kewangan dengan baik. Amalan menabung dapat mendidik diri supaya sentiasa berjimat cermat. Sikap tersebut merupakan satu amalan yang baik kerana kita akan lebih berhati-hati dalam usaha membuat perbelanjaan sekaligus dapat mengelakkan pembaziran. Amalan menabung merupakan satu tindakan proaktif yang memberikan kesedaran kepada seseorang untuk membuat persediaan bagi menjamin masa hadapan. Kini, amalan menyimpan wang di bank merupakan satu inisiatif yang efektif bagi memastikan wang tersebut terjaga dan disimpan dengan selamatnya. Ada juga tabungan yang dibuat melalui skim pelaburan yang menjanjikan dividen yang tinggi. Oleh itu, amalan menabung perlu dijadikan instrumen dalam usaha mendepani kos hidup yang semakin kompleks dan mencabar. Okey, terima kasih Sonia. Kita pergi lagi, masih lagi bahan satu, ya. Perenggan ketiga. Siapa nak baca, ya? Silakan murid cikgu James. Mari kita. Walaupun amalan menabung ini sangat baik, masih ramai remaja yang tidak cakna akan kepentingan menabung. Mereka lebih suka berbelanja dengan boros untuk membeli barangan berjenama yang mahal. Sebaliknya, remaja boleh menggunakan wang tabungan untuk membeli buku rujukan kerana pengajian yang ditawarkan oleh institusi pengajian tinggi tentu sahaja memerlukan kos yang tinggi. Dengan menabung, mereka dapat menabung perbelanjaan persekolahan lain seperti membayar yuran sekolah dan yuran kelas bimbingan tambahan. Para pelajar yang menabung pastinya mempunyai jaminan keselamatan sekiranya berlaku sebarang kemalangan atau kejadian yang tidak diingini. Okay, terima kasih James, dan kita ada satu lagi perenggannya. Baiklah, siapa nak baca, ya? Perenggan keempat. Silakan Kelvin. Menyimpan wang bukan sahaja untuk persediaan bagi perbelanjaan jangka panjang. Malah remaja juga boleh mendapat manfaat daripada simpanan dalam jangka pendek. Jika remaja mempunyai strategi penyimpanan yang baik, mereka tidak perlu panik untuk mencari wang tunai bagi keperluan terdesak. Untuk menabung, seorang pelajar perlu merancang kehidupan dengan bijak.
Pelajar boleh menggunakan perpustakaan sepenuhnya kerana mereka tidak perlu membelanjakan wang membeli buku rujukan yang mahal harganya. Malah para pelajar juga menggunakan kad pelajar semasa membuat pembelian buku dan alat tulis. Semasa Carnival di University, para pelajar hendaklah mengambil peluang menjadi usahawan muda dengan mengusahakan perniagaan secara kecil-kecilan. Sekiranya para remaja sentiasa berhemah sewaktu berbelanja dan mengamalkan budaya menabung, sudah tentu mereka tidak akan menghadapi masalah apabila melanjutkan pelajaran ke universiti. Okey, terima kasih Kelvin. Sebenarnya Ifan petikan yang murid dapat tidak lebih 300 patah perkataan. Jadi biasanya dalam petikan ni ada sekurang-kurangnya 2 fokus. Nanti kita cari fokus ya. Kita pergi bahan yang kedua. Okey, siapa nak jelaskan bahan yang kedua? Silakan. Baiklah Sonia, silakan. Bagaimanakah kalian menabung? Saya menyimpan duit di dalam tabung buluh, cikgu. Saya pula menyimpan duit mengikut warna duit. Saya berbelanja dengan bijak dan menyimpan baki wang saku. Saya membuka akaun simpanan tetap di bank. Terima kasih ya Sonia, dan kita teruskan dengan bahan yang ketiga iaitu gurindam belia. Baiklah, siapa nak baca? Saya pun nak bergurindam ni. Silakan. James. Gurindam belia. Jika banyak belia bergerak usahawan, bakal lahir banyak jutawan. Jika belia tidak berhutang, kewangan kukuh simpanan wang. Jika belia belajar menyimpan, tidaklah susah pada masa hadapan. Jika belia mahu menabung, haruslah dibentuk dari rebung. Jika belia boros berbelanja, keliling pinggang ada hutangnya. Amir Syazwani, Dewan Siswa, Bilangan 11/2021. Terima kasih James. Jadi di sini kalau Ifan tengok, kita ada 3 bahan dari tema yang sama. Apakah temanya Ifan? Menabung, cikgu. Ya, menabung. Jadi di sini murid-murid kita akan kena pasti apakah fokus yang terdapat dalam tema ini. Kita kena pasti isi-isi penting, barulah kita boleh menulis rumusan. Baiklah ya. Dari bahan yang pertama tadi, kita cuba tanya kawan-kawan kita apakah fokus yang mereka temukan ya. Baiklah, siapa nak cuba? Cikgu, saya nak cuba. Ya, Najwa, silakan. Saya nampak fokus kebaikan atau faedah menabung. Dalam perenggan pertama, dia ada sebut amalan menabung dapat mendidik diri supaya sentiasa berjimat cermat. Betul kan cikgu? Betul, betul sangat Najwa ya. Fokus pertama iaitu kebaikan atau faedah menabung ya. Jadi Najwa bila dah dapat, Najwa tulis nombor 1. Kalau boleh ya, Ifan kita simbolkan dengan A. Kenapa? Nanti cikgu akan bagi tahu kenapa cikgu letak A ya. Okey, kita tanya lagi kawan-kawan kita apakah yang mereka dapat ya, peroleh daripada perenggan kedua pula. Siapa nak kongsi? Ya, siapa nak kongsi? Okey, silakan Kelvin. Cikgu, saya nampak langkah atau usaha menabung iaitu kini amalan menyimpan wang di bank merupakan satu inisiatif yang efektif bagi memastikan wang tersebut terjaga dan disimpan dengan selamanya. Betul lah cikgu? Betul, bagus ya Kelvin. Amalan menyimpan wang di bank ya. Inisiatif inilah yang menerangkan langkah ya. Okey, lagi ada lagi cadangan yang lain? Ya, Sonia? Cikgu, ada satu lagi faedah menabung dalam perenggan kedua. Ada juga tabungan yang dibuat melalui skim pelaburan yang menjanjikan dividen yang tinggi. Bagus, Sonia. Cuma cikgu nak betulkan ya, Sonia. Cikgu warnakan warna hijau. Ini bukan faedah. Ini langkah ya, langkah menggalakkan remaja menabung. Tak apa. Kita biasalah kan dalam belajar mesti ada kesilapan. Jadi kita nomborkannya amalan menyimpan di bank dan tabungan yang dibuat melalui pelaburan. Jadi cikgu letakkan di sini B1, B2. Masih jadi, misteri cikgu ya. Ya, masih misteri. Kenapa saya letak AB? Yeah. Jadi di sini Irfan ada 3 isi ya. 3 isi. Kita teruskan dengan bahan satu lagi, perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga. Ketiga cikgu. Okey, siapa nak bagi pandangan? Okey.
James, sila jelaskan fokus yang anda dapat daripada petikan ini. Saya nampak tu fokus pertama iaitu faedah atau kebaikan menabung. Ayat tu remaja boleh menggunakan wang tabungan untuk membeli buku rujukan. Ya, betul James. Ada lagi? Cikgu, saya nak. Baiklah, silakan. Sila Najwa. Saya setuju dengan James. Ada lagi faedah menabung dalam perenggan ketiga, iaitu dengan menabung mereka dapat menampung perbelanjaan persekolahan lain. Selain itu, para pelajar yang menabung pastinya mempunyai jaminan keselamatan sekiranya berlaku sebarang kemalangan atau kejadian yang tidak diingini. Okey, terima kasih ya Najwa. Jadi di sini ialah kebaikan menabung. Jadi tadi saya letak kebaikan A kan. Jadi di sini A2 ya, A2, A3, A4. Maksudnya ada 4 isi berkaitan dengan kebaikan menabung. Baiklah ya, kita pergi perenggan yang terakhir. Ada sesiapa yang nak kongsi idea di sini? Ya, Sonia silakan. Saya lihat ada lagi fokus satu, iaitu kebaikan menabung. Remaja tidak perlu panik untuk mencari wang tunai bagi keperluan terdesak. Ya, bagus ya. Ada lagi satu kebaikan menabung di sini, A5. Baiklah, ada lagi kebaikan menabung ataupun fokus lain? Siapa nak berikan pandangan? Cikgu, saya cikgu. Okey, silakan Kelvin. Dalam perenggan ini juga ada fokus kedua, iaitu langkah menggalakkan remaja menabung. Pelajar boleh menggunakan perpustakaan sepenuhnya kerana mereka tidak perlu membelanjakan wang membeli buku rujukan yang mahal. Bagus Kelvin, betul ya. Langkah menggalakkan remaja menabung. Lagi? Ada tak lagi? Yang lain? Mungkin langkah yang lain pula. James, silakan. Ya, James. Cikgu, saya nampak ada langkah yang lain. Iaitu? Para pelajar juga menggunakan kad pelajar semasa membuat pembelian buku dan alat tulis. Bagus ya, James. Ada lagi? Ada tak lagi isi di sini? Ada, cikgu. Ya, silakan Najwa. Ada lagi satu langkah, iaitu para pelajar hendaklah mengambil peluang menjadi usahawan muda dengan mengusahakan perniagaan secara kecil-kecilan. Bagus ya. Jadi ada 5 isi kalau kita tengok di sini. Jadi di sini cikgu akan letak B3, B4 dan B5. Jadi daripada petikan ini kalau Irfan tengok, fokus yang pertama ada 5 isi. Tadi telah dikeluarkan oleh murid-murid kita. Dan fokus yang kedua ya ada 5 isi. Dan kita dah ada 10 isi. 10 isi, cikgu. Dan kita pergi pula pada bahan yang kedua. Baiklah, siapa nak berikan pandangan? Adakah ini fokus satu atau fokus yang kedua? Cikgu, saya nak bagi pandangan. Okey, silakan Najwa. Sila Najwa. Bahan grafik ni ada satu fokus saja, iaitu langkah menggalakkan remaja menabung. Saya boleh lihat melalui soalan yang dikemukakan oleh guru kepada murid, iaitu bagaimanakah kalian menabung. Okey, silakan Najwa, apa dia yang isi-isinya? Isi dia, saya menyimpan duit di dalam tabung buluh, menyimpan duit mengikut warna duit, berbelanja dengan bijak dan menyimpan baki wang saku, dan membuka akaun simpanan tetap di bank. Bagus ya Najwa. Jadi ada berapa isi ya Pak Ifat? Kita ada 5 cikgu. Bagus ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi yang ni kita letak C. Okey, tadi A, B ni fokus ketiga, kita letak C cikgu. Ya, dia fokus sama Fokus sebenarnya. sama. Tetapi sebab dari bahan yang kedua, jadi kita letak simbol C. Baik. Okey, dan saya ada satu lagi bahan. Baiklah, di sini ada 5 isi. Jadi kita teruskan dengan gurindam. Berapakah fokus yang terdapat dalam gurindam ini? Okey, siapa nak bagi pandangan? Okey. Kita buat laju-laju. Silakan Kelvin. Dalam gurindam ini ada fokus satu, iaitu faedah menabung.
Belia atau remaja yang menabung akan mempunyai kewangan yang kukuh dan mereka tidak susah pada masa hadapan. Bagus. Saya lihat faedah menabung dalam rangkap kedua dan ketiga. Bagus Kelvin, dalam rangkap kedua dan rangkap ketiga, Ketiga. ya. Dan ada lagi fokus lain dalam bahan ni? Ya, James Fokus yang silakan. kedua, silakan James. Cikgu, saya juga nampak fokus yang lain, iaitu langkah menggerakkan remaja menabung. Betul. Apa dia tu James? Ayat tu, remaja menabung dapat dilihat dalam rangkap keempat. Itu jika belia mahu menabung, hendaklah digentur dari rebung. Ya, bagus ya. Jadi Ifan, saya letak yang ni D1, Okey. D2 Yang dan di itu- sini E. Jadi Okey. ada 5 ya, A, B, C, D, E. Jadi murid-murid bila dia melihat ya ada 3 bahan, ya, ini daripada bahan 3 tadi ada 2 fokus ya. Dan kalau tengok fokus yang kedua ada 1 je isi. Jadi murid-murid bila dia tengok di sini, yang 1 isi ni dia wajib tulis. Kerana murid-murid apabila dia menulis isi, dalam rumusan dia wajib mengambil sekurang-kurangnya 1 isi. 1 isi. Jadi Okey. yang isi berikutnya dia kan 8. Betul. Isi mesti 8 ya. Jadi dia boleh ambil dari mana-mana. Jadi yang bahayanya yang ada 1 isi. Kalau 1 isi murid terlepas maka dia akan kehilangan markah. Okey, terima kasih Cikgu atas penerangannya. Bagaimana untuk mendapatkan markah yang cemerlang semasa melakukan rumusan dalam petikan. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022 selepas ini. Didik TV KPM. Inilah dia slot Sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda Irfan Syamil. Di mana sekarang ini kita sedang membicarakan tentang bagaimana untuk melakukan rumusan. Dan untuk segmen kali ini Cikgu Zainab akan bersama-sama kita menjelaskan bagaimana pendahuluannya, pertengahan dan juga penutup tata cara penulisan rumusan. Jadi Cikgu, jom kita mula. Okey, baiklah ya, kita teruskan. Kalau tadi murid-murid dah cari isi ya. Dan ada berapa isi tadi? 18 isi 18. tak silap saya ya. Jadi hari ni kita belajar pula bagaimana nak menulis rumusan. Kalau tahu isi tak tahu cara tulis pun payah juga kan. Jadi jom kita belajar menulis rumusan. Sebenarnya rumusan ni dia ada 3 bahagian. Pendahuluan, bahagian isi dan kesimpulan. Jadi mula-mula sekali kita nak belajar menulis pendahuluan daripada tema amalan menabung ya. Jadi ya, sebenarnya pendahuluan ni hendaklah ditulis dalam 1 ayat sahaja. Pendek je lah Cikgu. Ya? Pendek je lah Cikgu. Ya, 1 ayat saja, 1 lebih kurang ayat. 10 hingga 15 patah perkataan. Jadi semua fokus yang murid dapat tadi murid kena masukkan dekat bahagian pendahuluan ya. Jadi kita dah tahu fokus kita. Apa fokus kita? Yang pertama tentang faedah menabung Ya. dan kedua langkah untuk menggalakkan remaja menabung. Ya, jadi pendahuluan dia sangat senang. Iaitu rumusan ini membincangkan fokus 1 dan fokus 2. Selesai Cikgu. Dah selesai. Kita tanya kawan-kawan kita apa yang mereka tulis. Siapa nak kongsikan tentang pendahuluan? Boleh angkat tangan. Kenapa Najwa tersenyum tu Najwa? Nak jawab. Okey, silakan James. Rumusan yang saya tulis ialah rumusan ini membincangkan amalan menabung. Ya, James. Bagus. Tapi tak cukup lengkap lagi jawapan James tadi. Ada lagi jawapan lain? Ya, Kelvin. Silakan, Kelvin. Saya tulis pendahuluan ialah rumusan ini membincangkan faedah menabung dan langkah menggalakkan remaja menabung. Bagus. James bagus, Kelvin bagus. Cuma Kelvin tak cukup fokus. Jadi Kelvin dapat 1 markah saja. Jadi James akan dapat 2 markah sebab James jawab seperti yang sepatutnya. Saya rasa Kelvin jawab dua-dua Cikgu tadi. Terbalik pula. Tengok Kelvin ni sebab banyak buat lawak je cikgu dah lupa. Baiklah ya, Kelvin betul. James 1 markah betul, ya. cikgu. Jadi hanya 10 patah perkataan dan murid dah boleh dapat 2 markah. Baiklah ya, kita pergi pula bagaimana cara. Ini fokus 1 dan ini pula fokus kedua. Baiklah, kita pergi bagaimana pula menulis perenggan isi. Kita ada 2 fokus tadi. Maknanya murid kena menulis perenggan isi
Kalau boleh cadangan cikgu lah. Sebab kita ada 2 fokus, tulislah 2 perenggan isi yang mana mulakan ayat dengan fokus yang pertama dan perenggan yang berikutnya mulakan ayat dengan fokus kedua ya. Jadi senang kata, oleh sebab kita punya fokus faedah menabung, maka perenggan pertama isi faedah menabung ialah bla bla bla. Okey. Dan teruskan perenggan je. yang kedua, langkah menggalakkan remaja menabung bla bla bla. So kita akan lihat bagaimanakah hasil ya penulisan kawan-kawan kita ni ya. Baiklah ya. Inilah perenggan yang pertama. Kita minta kawan kita baca. Boleh cikgu. Siapa nak baca kan? Najwa. Faedah menabung ialah dapat mendidik diri supaya sentiasa berjimat cermat. Kita akan lebih berhati-hati dalam usaha membuat perbelanjaan. Remaja boleh menggunakan wang tabungan untuk membeli buku rujukan dan menampung perbelanjaan persekolahan yang lain. Faedah lain menabung ialah belia mempunyai masa kewangan yang kukuh dan tidak susah pada masa hadapan. Okay, terima kasih Najwa. Okey, Ifan, cuba Ifan tengok di sini ya. Baik. Cikgu letakkan 2 warna. Di sini merujuk 2 isi. 2 bahan. So fokus yang sama, iaitu fokusnya ialah faedah menabung. Jadi 48 patah perkataan ya. Jadi kalau Ifan tengok dekat sini, saya letak A, cikgu letak A dan D. A tadi kan itu sebab cikgu letak A, B, C, D, E tadi. Bahan yang berbeza. Ya, jadi D tadi dekat bahan yang ketiga. Jadi cikgu pilih 4 isi daripada bahan pertama A dan 2 isi daripada bahan ketiga D. Baiklah, kita tengok perenggan isi yang kedua. Mari kita. Baiklah, kita minta kawan kita untuk membacanya. Siapa nak baca ya? Cikgu saya. Okey, silakan Sonia. Langkah menggalakkan remaja menabung ialah amalan menyimpan wang di bank dan menabung melalui skim pelaburan yang menjanjikan dividen yang tinggi. Langkah lain ialah remaja boleh belanja dengan bijak dan menyimpan wang saku. Seterusnya, remaja juga mestilah dilentur menabung dari rebung. Baiklah, Irfan tengok di sini ada berapa bahagian ni. Ada Memang 3, fokus kedua. cikgu. Ya, jadi kalau tadi A, D maknanya di sini B, C dan E ya. Jadi kita tengok walaupun nampak sikit je 37 patah perkataan dan berapa isi sebenarnya ya. Jadi daripada B, cikgu ambil 2 isi ya, menyimpan wang di bank dan menabung melalui skim pelaburan yang menjanjikan dividen yang tinggi. Kemudian C itu daripada bahan kedua gambar tadi. Dialog guru dengan murid, cikgu ambil 2 isi iaitu remaja boleh belanja dengan bijak dan menyimpan wang saku. Dan akhir sekali, cikgu ambil dari bahan yang ketiga dan cikgu letak simbol E. Jadi, remaja juga mestilah dilentur menabung dari rebung. Jadi, lengkaplah bahagian isi A, B, C, D dan E. Cikgu, satu soalan cikgu. Boleh tak kalau saya nak letakkan penanda wacana, contohnya selain itu, di samping itu, boleh tak cikgu? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Selagi dia ayat dia lengkap, kita sebenarnya boleh ambil je penanda wacana daripada petikan. Salin saja. Dan kita juga boleh masukkan penanda wacana yang sendirilah. Cuma di sini kalau Irfan tengok cikgu ambil kopi ataupun salin saja jawapan ini daripada bahan-bahan tadi. Baik, cikgu. Jadi cuba Irfan tengok ada berapa isi cikgu ambil di situ. Ada 5 cikgu. Okey, isi atas Ada 2. ya kedua. 1 2 3 4 5 6. Ada berapa Ifah pun dah pening cikgu. Okey. 7, 8, 9, 10, Okey. 11 isi. Baik. Sedangkan tadi isi kita 8 dah memadai. Ya, betul. Tetapi tak ada masalah kalau kita tulis lebih supaya kalau salah kan sekurang-kurangnya ada isi lain yang boleh bantu. Baik cikgu. Okey, kita pergi pula bagaimana cara menulis kesimpulan. Bahagian yang ketiga. Kesimpulan mesti ditulis dalam satu ayat saja. Seperti pendahuluan tadi. Terdiri daripada tema,
cadangan dan kesan. Apa tema dia, Ifan? Tema dia tentang amalan menabung, cikgu. Ya, bagus ya. Dah boleh ambil SPM ni. Boleh, cikgu. Sama-sama dengan murid-murid kita. Okey. Kesimpulannya, tema oleh siapa, agar jadi apa. Tema oleh siapa tu cadangan dia apa. Siapa boleh buat dengan tema tadi dan kesan daripada cadangan tadi. Jadi untuk yang ni sebenarnya senang sahaja ya. Siapa nak baca ya ayat kesimpulan cikgu ni? Silakan murid-murid cikgu. James. Kesimpulannya, amalan menabung hendaklah dipraktikkan oleh remaja agar masa hadapan mereka terjamin. Ya, terima kasih. Jadi apa yang Ifan nampak di sini, nampak tak perkataan amalan menabung? Itu ialah tema rumusan yang mereka tulis. Dan hendaklah dipraktikkan oleh remaja. Jadi ini ialah cadangan dia. Remaja hendaklah mempraktikkan amalan menabung dan untuk apa mereka menabung agar masa hadapan mereka terjamin. Jadi Ifan, apa-apa sahaja yang berkaitan dengan harapan ini tidak boleh diambil dari mana-mana bahan, tetapi idea murid sendiri. Idea murid sendiri. Baiklah ya Irfan, K2 Makkah. Jadi sekarang kita tengok rumusan yang lengkap ya. Baiklah ya, kita minta kawan kita baca boleh ya? Ya boleh, cikgu. Sila. Siapa nak bacakan rumusan lengkap kita pada hari ini? Ya. Oh, Kelvin. Okey. Sila. Rumusan ini membincangkan faedah menabung dan langkah menggalakkan remaja menabung. Faedah menabung ialah kita dapat mendidik diri supaya sentiasa berjimat cermat. Kita akan lebih berhati-hati dalam membuat perbelanjaan. Remaja boleh menggunakan wang tabungan untuk membeli buku rujukan dan menampung perbelanjaan persekolahan yang lain. Faedah lain menabung ialah belia mempunyai masa kewangan yang kukuh dan tidak susah pada masa hadapan. Langkah mengalakkan remaja menabung ialah amalan menyimpan wang di bank dan menabung melalui skim pelaburan yang menjanjikan dividen yang tinggi. Langkah lain ialah remaja boleh belanja dengan bijak dan menyimpan wang saku. Seterusnya, remaja membuka akaun simpanan tetap di bank. Remaja juga mestilah dilentur menabung dari rebung. Kesimpulannya, amalan menabung hendaklah dipraktikkan oleh remaja agar masa hadapan mereka terjamin. Okay, terima kasih ya Kelvin. Jadi jumlah perkataan 114 sahaja. Jadi menunjukkan masih dalam lingkungan. Jadi bagaimana nak kira markah? Sebenarnya kalau Ifan tengok di sini ya, pendahuluan tadi murid dapat 2 markah. Okey, isi 16 markah sebab maksimum markah isi 16 walaupun murid tulis sampai 11 isi tadi ya. Dan kesimpulan 2 markah, maka markah isinya ialah 20. Tetapi ada lagi markah bahasa ya. Untuk rumusan ni ada markah bahasa yang diberikan secara holistik. Baik. Jadi menyeluruh ya. Markah bahasanya di sini 10 markah. Jadi markah penuh untuk markah bahasa 10. Maka murid ni kalau dia jawab macam ni caranya, dia akan dapat 30/30 markah penuh. Markah penuh. Wah, nampaknya tak susah sebenarnya kalau kita ikut format yang cikgu ajar tadi dan menggunakan teknik-teknik yang telah pun diceritakan, mampu membuatkan murid-murid mendapat 30 markah dengan senang-senang je. Jadi sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Kembali bersama kami dalam slot Sukses SPM 2022 di mana sedang kita membicarakan tentang bahasa Melayu tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Zainab di sini. Mungkin cikgu boleh kongsikan antara petua yang terbaik untuk mendapatkan markah penuh semasa membuat rumusan. Bagaimana cikgu?
Ya, boleh. Ini kita dah belajar dah menulis rumusan tadi ya, dan kita dapat 30/30. Penuh Jadi markah. mesti ada petuanya. Apakah petua penulisan rumusan? Sebelum tu cikgu nak tanya kawan-kawan kita ni apa yang mereka peroleh hari ni. Jadi petuanya apa yang mereka peroleh tu yang penting ya. Baiklah ya, siapa nak bagi pandangan ya? Sonia, boleh Sonia? Ya, boleh. Pertama sekali, saya akan baca soalan dan teliti semua bahan yang dikemukakan. Baiklah ya, ada lagi yang lain nak bagi pandangan? Ya, Najwa? Saya akan membaca petikan dan menganalisis bahan grafik. Baiklah. Seterusnya saya akan mengenal pasti fokus yang terdapat dalam bahan. Bagus ya. Jadi ini antara petuanya ya, apa yang mereka bila mereka dapat saja bahan tadi, sama ada bahan petikan, bahan grafik, bahan puisi ya, mereka kena analisis bahan tersebut ya. Jadi teliti semua bahan yang diberikan. Kemudian baca bahan tersebut ya. Kena baca sebab daripada pembacaanlah mereka hendak mengenal pasti fokus yang terdapat daripada setiap bahan tadi. Selepas itu, murid-murid hendaklah mengeluarkan isi-isi penting daripada setiap fokus. Biasanya Irfan, dalam bahan yang diberi ada sekurang-kurangnya 2 fokus dan ada rumusannya yang ada 3 fokus ya. Apabila murid telah berjaya mengenal pasti isi penting, maka mereka hendaklah ya memastikan isi penting tu dari bahagian mana. Seperti yang cikgu buat tadi, A, B, C, D, E. Nak bagi simbol lain pun boleh. Simbol buah ke bunga ke janji ada simbol yang mana murid tu boleh tahu ya. Nanti dia kena ambil setiap bahagian. Kemudian barulah murid-murid hendaklah menulis rumusan yang mengandungi sekurang-kurangnya 3 perenggan, iaitu perenggan pendahuluan, perenggan isi dan perenggan kesimpulan. Apa yang penting juga di sini, rumusan yang ditulis tidak melebihi 120 patah perkataan. Baik, itulah tips yang terbaik untuk mendapatkan markah penuh 30 markah. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas dan nampaknya cikgu nak berpantun. Silakan. Ya, sebenarnya apa-apa pun sekiranya ya murid-murid menguasai setiap bahan dan menghayati, meneliti ya, baca semua maklumat yang terdapat dalam bahan, mudah je untuk murid-murid menulis jawapan rumusan itu nanti. Jadi apa-apa pun cikgu nak ucapkan terima kasih Daun Keladi sebab dah sampai masa untuk cikgu mengundurkan diri. Apa-apa cikgu minta maaf ya. Salah dan silap harap dimaafi. Ada masa Ifat kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Cikgu Zainab dan terima kasih juga kepada keempat-empat murid kita yang cemerlang hari ini dalam Selamat Sukses SPM 2022 dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Cikgu Wanu Adli sebagai jurubahasa isyarat. Kalau cikgu berpantun, saya pun nak juga cikgu. Kalau ada semua di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.